Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Encik Zamri bin Abdul Rahman, Guru Besar SK2 Simpang 5, Barisan Para Pentadbir SK2 Simpang 5, Puan Nur Rasmah binti Mak Hashim, Penolong Kanan Pentadbiran, Encik Razali bin Zainal, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Zaitun binti Arifin, Penolong Kanan Co-Curriculum, rakan-rakan guru dan murid-murid yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita pada hari ini dengan izin dan rahmatnya kita dapat menyempurnakan modul 6 TS25 kemahiran kefahaman melalui reka bentuk KMR pada hari ini. Untuk tidak membuang masa, saya menjemput Al-Fadil Ustaz Muazzin bin Simon untuk bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya pada hari ini ya Allah, kami berhimpun bagi mengadakan program showcase kefahaman melalui reka bentuk. Pembelajaran berasaskan projek tahun 2022. Semoga program ini Allah mendapat keberkatan dan kejayaan keseluruhannya. Ya Allah Tuhan kami, jadikan program ini ya Allah dapat melahirkan murid yang berjaya dalam melestarikan kehidupan yang lebih bermakna, sama ada dalam bidang pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami, anak-anak yang berjaya dalam semua bidang akademik maupun co-curriculum selaku generasi harapan keluarga dan masyarakat, generasi yang dapat membentuk dan memimpin negara ke arah negara maju dan disanjungi. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah pada kami guru-guru akan sifat kesabaran mendidik anak, semangat permuafakatan, kerjasama yang tinggi dan sebuah pasukan dan harmonis walau berbeza bangsa, agama, budaya dan adat rasam. Jadikan kami rakyat Malaysia bangsa yang maju dan bersatu padu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum. Amin, amin ya rabbal alamin. Begitulah tadi bacaan doa daripada Ustaz Muazzin bin Simon. Seterusnya, majlis mempersilakan Tuan Guru Besar SK2 Simpang 5, Encik Zamri bin Abdul Rahman untuk menyampaikan ucapan sepatah dua kata. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam keluarga SK2 Simpang 5. Terima kasih kepada pengacara majlis Puan Mulati Sofa, yang dihormati Dr. Anwar bin Ma'amin, pegawai SISC Plus yang berusaha Barisan Penolong Kanan, Puan Nur Rasmah binti Mak Hashim, Penolong Kanan Pentadbiran, Encik Razali bin Zainal, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, dan Puan Zaitun binti Arifin, Penolong Kanan Co-Curriculum. Yang dihargai guru-guru dan semua murid SK2 Simpang 5 yang terlibat dengan showcase TS25 ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana atas limpah kurnia dan izinnya jua kita dapat bersama-sama menyempurnakan TS25 modul 6 kefahaman melalui reka bentuk atau KMR pada hari yang berbahagia ini. Sebagaimana yang kita sedia maklum, TS25 modul 6 KMR ini memberi fokus kepada pemantapan pembelajaran bermakna dan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah PBD secara kompeten.
TS25 merupakan satu usaha untuk melahirkan modal insan unggul melalui persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan di samping penglibatan pembelajaran murid yang aktif dan bermakna. Hal ini telah menjadi trend pembelajaran abad ke-21 di mana murid menjalankan sendiri eksperimen atau kaji selidik dan ini secara tidak langsung menyebabkan ingatan murid lebih kuat. Pelaksanaan program ini disokong oleh kepimpinan yang berkualiti serta berwawasan dan guru yang beraspirasi tinggi serta mempunyai komitmen yang padu. Oleh yang demikian, dengan sukacitanya saya mengucapkan ribuan terima kasih khususnya buat rakan elit RE iaitu Dr. Anwar bin Ma'amin dan Encik Mazlan bin Abdul Kadir, pegawai SISC Plus PPD Kelang. Tahniah dan syabas juga saya ucapkan kepada Puan Nur Hasmah binti Mak Hashim Dewan Pentadbiran dengan kerjasama Jawatankuasa TS25 SK2 Simpang 5 kerana telah berganding bahu merealisasikan program showcase ini. Saya doakan semoga program ini memberikan impak yang positif dan inspirasi ke arah kemenjadian murid dan kecemerlangan sekolah. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya, majlis mempersilakan pembentang pertama adik Roshan untuk showcase KMR PBL TS25 SK2 Simpang 5. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Yang berusaha Tuan Guru Besar SK2 Simpang 5 Encik Zamri bin Abdul Rahman. Yang saya raikan Dr. Anwar bin Muhammad Amin, pegawai SISC Plus Unit Sains Sosial PPD Kelang. Para pentadbir SK2 Simpang 5, guru-guru SK2 Simpang 5 yang saya sayangi dan rakan-rakan seperjuangan. Selamat sejahtera dan selamat petang. Sebelum kami memulakan pembentangan kami, suka untuk saya perkenalkan diri. Nama saya Roshan Lelaki S. Murugan. Pada hari ini, kami amat berbesar hati untuk berkongsi tentang projek penanaman salat kami. Ada banyak langkah yang kami perlu lakukan supaya salat kami berjaya membuahkan hasilnya. Antaranya, langkah pertama, kumpulan kami terlebih dahulu menyediakan beberapa bahan yang difikirkan sesuai. Antaranya, kami perlu mempunyai botol air mineral 500 ml. Kami kutip botol-botol ini dari tong sampah kita semula yang ada di sekolah. Kami turut menyediakan gunting atau pisau yang tajam untuk memotong botol tadi. Kami juga menyediakan spray berwarna gelap untuk mengecat botol dan kapas untuk menyemai biji benih. Termasuk juga dalam senarai bahan yang kami perlukan baja A-B untuk mempercepatkan tumbesaran salad. Perkara penting untuk menanam sesuatu tumbuhan sudah tentulah biji benih dan dulang semayan. Kami harus memastikan tapas semayan bersesuaian dengan biji benih yang dipilih. Biji benih juga kami pilih daripada biji benih berkualiti tinggi supaya salad yang ingin dihasilkan segar, sihat dan rintang terhadap penyakit dan serangga perusak. Seterusnya, saya menjemput rakan seperjuangan saya untuk menerangkan langkah seterusnya. Salam sejahtera semua. Nama saya Hashim Singh, lelaki Gulshan Singh. Suka saya kongsikan langkah kedua dalam projek ini adalah mengukur botol air terpakai mengikut ukuran yang sesuai. Ukuran yang tidak sesuai kemungkinan besar boleh membantutkan pertumbuhan biji benih salad. Oleh itu, kami ukur tinggi botol yang diperlukan hanyalah 7 cm dengan menggunakan pembaris dan pen penanda. Mengikut cara yang kami di Google, tinggi botol air yang bersesuaian untuk penanaman salad adalah antara 6 cm ke 8 cm. Oleh itu, kami mengambil titik tengah 7 cm untuk penanaman salad kami. Selepas itu, kami perlu memotong botol air yang telah bertanda 7 cm dengan gunting atau pisau yang tajam.
Sebagai pengayaan dalam projek ini, kami telah membina poster dengan tema Kebersihan Menjamin Kelestarian Kehidupan. Poster adalah komunikasi visual. Poster Bumi Hijau yang kami telah hasilkan adalah bertujuan memupuk kesedaran dalam diri murid tentang kepentingan menjaga alam sekitar dan sistem biologi daripada kerosakan. Bumi hijau yang kami imajinasikan seharusnya bebas daripada pencemaran plastik, bahan berpejal dan sampah sarap. Bahan-bahan seperti ini boleh dikita semula dan boleh diinovasikan menjadi bahan mesra alam. Inilah antara contoh poster yang rakan-rakan kelas kami telah hasilkan. Moga ada manfaat daripadanya. Untuk langkah seterusnya, saya jemput sahabat saya, Sharwin. Terima kasih Hashanajit Singh. Seterusnya, apa yang kami lakukan? Kami perlu sembuh cat di luar permukaan botol air. Apa rasionalnya? Permukaan luar botol air haruslah berwarna gelap supaya sinaran cahaya matahari tidak dapat menembusi botol tersebut. Jika sinaran cahaya matahari dapat menembusi botol tersebut, maka pertumbuhan alga akan berlaku dan melambatkan proses pertumbuhan salat. Semburan cat hitam ini haruslah dilakukan di kawasan terbuka dan ketika cuaca panas agar segera kering dan tidak membahayakan rakan-rakan lain. Sehingga ke langkah ini, barulah saya memikirkan bahawa bukanlah semudah yang kita sangka untuk menghasilkan sayur-sayuran yang berkualiti. Saya sedar bahawa usaha para petani haruslah dipandang tinggi kerana bukanlah semudah untuk menyuapkan salad ke dalam mulut. One more thing, I would like to enlighten all of you of the ways we can recycle plastic bottles. Do you know if plastic bottles really get recycled? Well, for your information, only 30% of these bottles really get recycled as most of them get downcycled. Downcycling is the recycling of the waste where it is of low quality and functionality than the original materials. Some of the ways we can recycle plastic bottles are organize school, park, river and beach cleanups, encourage reusing plastic bottles, hold an educational talk on the ways we can recycle plastic bottles, and we can use it for art and craft. By doing all this, we get to save our environment from being polluted by plastic, which will take more than 450 years to decompose, saves money, lower amount of waste, creates job, and create awareness among the people of the ways we can recycle plastic bottles. For further information, my friend Harsh, Roshan and I have prepared these brochures on the ways we can recycle and reuse plastic bottles. Our classmates can refer to this brochure to help to reduce pollution of plastic bottles to save our environment. I hope this would be beneficial and educational to all of us. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan menjemput sahabat saya Imran. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini saya ingin kongsikan langkah keempat dalam proses penanaman salad ini. Dalam langkah keempat, kami menyemai biji benih salad dalam dulang semayan. Mula-mula kami bancuh terlebih dahulu larutan baja A dan larutan baja B mengikut sukatan yang ditetapkan. 35 ml larutan baja A dan 35 ml larutan baja B dicampur dan dikacau dengan 10 liter air. Tiga liter air sudah cukup untuk digunakan dalam proses penanaman salad ini. Kemudian, kami tuang baja AB tadi dalam dulang semayan yang telah dilapik dengan kain kapas putih. Selepas itu,
kami meletakkan beberapa biji benih salad dalam dulang semayan yang di atas kapas putih yang telah lembab tadi. Satu tips yang saya boleh kongsikan ialah semasa kita meletakkan biji benih salad, kita seharusnya meletakkan biji benih salad dengan menjarakkan kedudukan biji benih salad untuk memudahkan proses pemindahan anak pokok ke dalam botol legap. Seterusnya, saya serahkan kepada Farisha. Terima kasih. Terima kasih Imran. Baik, saya teruskan. Selang 5 hari, biji benih salad telah bercambah setinggi 3 cm dan sedia untuk dipindahkan ke dalam botol legap. Dengan menggunakan kaedah yang sama, botol legap perlu diisi dengan campuran larutan baja A dan baja B setinggi 5 cm dengan menggunakan baki 7 liter larutan baja sebelum ini. Anak pokok salad yang tumbuh di atas permukaan kapas di dalam dulang semayan dipindahkan ke permukaan larutan baja AB di dalam botol legap. Anak pokok salad dipindahkan beserta kapas yang telah terikat dengan akar anak pokok salad. Seminggu sekali, kami akan menggoncang botol legap agar larutan baja AB di dalam botol legap tidak berbentuk mendapan. Dalam proses pertumbuhan salad, kami menambah sukatan baja 45 ml larutan baja A dan 45 ml larutan baja B. Dan kami larutkan ke dalam 10 liter air. Setiap minggu, kandungan larutan baja AB pasti akan menyusut kerana nutrien dan air diserap oleh pokok. Oleh itu, setiap minggu kami akan menambah kandungan larutan baja agar tetap 5 cm di dalam botol legap tadi. Perlu diambil berat bahawa langkah menggoncang botol legap kami lakukan selama 6 ke 8 minggu. Selepas 8 minggu, pokok salad telah matang dan sedia untuk dituai. Inilah hasil contoh salad segar yang kami hasilkan. Konklusifnya, inilah langkah-langkah yang kami lalui sepanjang 3 bulan dalam penghasilan projek salad. Rupanya, bukan mudah untuk menghasilkan sayur yang berkualiti. Ukuran dan sukatan perlulah tepat, penjagaan dan pencahayaan perlu jaga rapi. Baja yang ditabur mengikut jadual, masa dan tempoh perlu diteliti. Pendek kata, yang bulat tidak bergolek, yang pipih tidak melayang. Sesungguhnya, setitik peluang petani semuanya mendapat manfaat. Kejayaan itu bermula dengan langkah yang satu. Tambahan pula, projek ini tidak memerlukan kos yang tinggi, ruang yang luas dan boleh diaplikasikan di mana-mana tempat seperti sekolah, beranda rumah dan dinding terbuka. Before I end my presentation today, I would like to thank all our teachers on behalf of my team members for their support, ideas and guidance in making this project a success. Thank you. Begitulah tadi pembentangan showcase KMR PBL TS25 SK2 Simpang 5. Inilah hasil yang telah murid-murid kami hasilkan. Hasil daripada kefahaman melalui reka bentuk pembelajaran berasaskan projek. Sekian, terima kasih.